Alright. So masa second year, aku memang bertekad untuk lebih fokus untuk belajar. At least apa yang aku tulis kat sini lah. Aku bertekad untuk fokus belajar buat apps and kurang join project. And memang aku kurang project tu as in extra curriculum tu lah aku cakap tadi kan. First year aku jam banyak gila kan. Second year aku dah kurangkan. Tapi still still take my time and still tak banyak masa yang aku boleh dedicate untuk buat project. So aku tak banyak buat project sangat. Aku still tengok tutorial here and there, tengok time ni memang sangat aku suka binge watch Travis C. Media. Dia adalah one of the OG YouTuber yang ajar web development ni. So time tu aku belajar Bootstrap macam aku cakap tadi. Aku belajar material design, apa lagi aku tak ingat lah. Bulimia ke tu penyakit aku tak ingat lah. Apa benda banyak lah. Time ni Tailwind aku tak tahu. Tailwind maybe dah ada tapi time tu belum naik lagi. And time ni aku tahu juga. Time ni adalah zaman React, Vue dan Angular. Tapi aku tak tahu lagi lah. Aku tahu benda tu wujud tapi aku tak belajar lagi time tu. And itulah aku cakap aku release my project. Aku ada juga try untuk belajar React. Tapi dia on off. Aku ada belajar sikit pasal aku tak faham, aku stop sangat. Pasal aku belajar sikit, aku tak faham, aku stop. Dia on off lah. Tapi yang bestnya dekat second year ni, next semester tak ingat lah. Betul lah, next semester, third year, first semester. So okay, so sekarang sebelum aku cerita lebih lanjut, degree dekat UM dia ada 7 semester untuk aku punya computer science. So satu tahun 2 semester. So sekarang aku punya intern semester 5. So first year dah 2 semester kan. Second year lagi 2, dah 4. So semester kelima tu ialah di mana aku buat intern. Dan intern ni yang paling best sebenarnya. Bagi aku intern adalah one of accelerator aku punya belajar. Sebab time ni memang aku sangat-sangat belajar. Tapi sekejap, sebelum aku masuk intern kan, aku nak tengok apa nota aku buat sikit. Okay, belajar bahasa laju. Okay. So, aku tak nak cerita pasal aku punya pengalaman cari internship, tempat intern. Tapi, secara ringkasnya aku ada apply, aku apply banyak. Tapi, aku tulis kat sini dipanggil 2 interview saja. Iaitu DGX dan juga Vast AI. Aku tak tahu korang tahu ke tak dua benda tu. Tapi DGX ialah DG yang telco tu lah. Celcom DG. Sekarang Celcom DG. Time tu DG lagi. Tapi DGX tu adalah macam incubator kat situ, dekat DG. Dia lebih explore benda-benda tech. Vast AI ni adalah sebuah company AI. Aku pun tak sure exactly apa dia buat sekarang. Tapi dia macam orang panggil apa nama tu, feedback. Macam dia ambil gather user punya input and then bagi feedback dekat business lah. Tak ingat sebuah tempat tak tahu. Tapi aku berjaya dapat masuk dekat DGX and that's the only offer aku rasa aku dapat. Vast AI tu aku kenal dia punya one of the co-founder, Ashrik. Shout out to him kalau dia tengok. Tapi aku tak sure ada miscommunication ke apa, tapi aku rasa aku tak dapat. Tak dapat. Senang aku tak dapat lah. Sebab aku at the end of the day aku masuk DGX. So masa intern ni, macam aku cakap tadi, ni adalah one of the best experience in my life. Bukan experience in my life, one of the best. Ni adalah peak. Bukan peak, ni macam aku cakap, accelerator aku punya progress dalam computer science dengan programming ni. Sebab masa intern ni aku punya fokus, macam aku cakap tadi, aku nak belajar full stack app kan. Time ni lah aku dah tahu full stack app. And aku nak belajar buat website. And bila aku cakap aku nak belajar buat website full stack ni, maksudnya aku nak buat, macam contoh aku ada idea kan, aku nak buat dan aku nak deploy dan orang boleh guna. Macam tu apa yang aku nak buat. Macam apa yang aku buat sekarang lah. Kalau korang follow aku kat Twitter kan, aku ada share, aku dah buat projek Bukit Jalil, WhatsApp je, petah lagi kerja IT dan sebagainya. So itu semua contoh tu full stack app lah technically. So apa yang aku cuba, ni spoiler lah, taklah spoiler sangat, tapi spoiler alert, apa yang aku cuba capai masa aku dekat universiti tu, aku capai sekarang lah.
Alhamdulillah tu tiba-tiba kan. Tiba-tiba ending. Tapi itulah masa intern ni, time ni macam aku cakap, aku ada basic front end development, ada HTML, CSS sikit. Aku tahu basic programming again, with time university aku tahu Java. Aku tahu Java dan juga JavaScript. Tapi tak ada ganas sangat. Tapi masa intern ni, for some reason tau, aku cakap kat aku punya supervisor, aku macam nak fokus belajar back end. Sebab time tu aku tak tahu langsung pasal back end. Aku tahu back end tu wujud, aku tahu macam server, API. Aku tahu benda-benda, aku tahu term tu. Macam aku pernah dengar orang sebut API, orang sebut server. Tapi aku tak tahu what the hell is that. So that's why aku cakap kat that's probably why aku decide untuk fokus belajar back end time intern ni. Sebab aku nak faham apa benda back end ni sebenarnya. Sebab front end aku dah faham sikit, aku sih tak faham dia punya connection, tapi aku dah pernah buat lah. Aku dah pernah buat website HTML CSS. Tapi back end like literally black void untuk aku. Aku tak tahu apa benda. So that's why aku cakap aku nak belajar, aku nak fokus dekat back end lah. So okay tu. So masa intern ni, aku ingat satu momen ni di mana supervisor aku cakap, bukan tak cakap lah, dia tanya aku, dia ada nak bagi 2 task dekat aku boleh pilih. Salah satunya adalah buat back end lah, guna Laravel, buat API ke apa benda aku tak ingat. And then lagi satu adalah untuk aku buat task yang dia bukan back end in terms of macam development sangat. Dia lebih kepada setup. Nah ni portable wifi dia bagi kat aku. So aku kena set up, dia panggil captive portal, di mana captive portal tu adalah bila korang nak connect wifi, public wifi macam kedai-kedai, contoh I don't know, Starbucks, McD, apa lagi, boycott pula dulu tu, apa lagi, Coffee Bean ke apa kan, Zeus Coffee, macam dia orang akan suruh kita login ke apa kan, ataupun letak kod ke apa-apa. So itulah captive portal. So aku kena install software tu dalam router yang dia bagi tu, portable wifi tu kan. And so dia bagi 2 task tu, nak buat yang wifi ni ataupun nak buat yang API. Aku cakap aku berminat nak buat dua-dua. And and for some reason aku cakap captive portal tu nampak macam wifi punya task tu nampak macam lebih simple. I was wrong again. So aku cakap why not aku buat yang ni dulu, and then baru kita fokus dekat apa yang aku nak, yang itu back buat API. So time tu lah aku buat captive portal, buat wifi tu. Tahu tak berapa lama aku buat benda ni? Aku rasa dalam 2 bulan aku buat benda tu. Lama nak mampus. Dia punya task sekarang senang je bila aku tengok balik. Again, walaupun aku rasa maybe keputusan aku not ideal based on apa yang aku cakap, aku goals aku nak belajar back end kan. Aku buat benda ni dia tak berkaitan sangat, tapi buat portal install software dalam router ni buatkan aku belajar expose dengan Linux punya benda tau. Linux as in dia punya command apa semua, SSH dan sebagainya. So time aku buat tu, aku macam rasa masa first week tu macam okay, menarik. Tapi bila dah dekat 2 bulan buat benda sama, tak jadi, aku rasa tak best kan. Tapi bila aku tengok balik, macam sekarang ni aku tengok balik apa yang aku belajar time tu, aku rasa sangat-sangat function. So aku bersyukur lah buat benda tu, sebab benda tu sangat-sangat skill yang sangat berguna. Cuma aku je tak sedar apa yang aku buat. So it's fine. So yeah, okay, aku nak tengok balik. Okay, cara nak, so itulah macam apa yang aku buat dengan task wifi tu. Aku ingat apa yang aku belajar adalah macam command Linux, lepas tu cara nak install, ataupun ni benar-benar DevOps sikit lah, tak ada DevOps sangat, tapi cara nak deploy website dekat server, cara set up database dan sebagainya. So walaupun aku rasa tentu aku rasa macam tak best, tapi aku rasa sangat-sangat membantu lah. Okay. And of course time tu the reason aku rasa tak best lagi sebab aku tak faham tau apa benda aku buat. Aku literally just copy je apa benda yang bila aku search Google lah, macam biasa Google how to install captive portal in wifi blah blah. So aku like copy paste command yang dia bagi, share, tekan enter, tengok apa jadi. So
first round tu memang aku buat tak faham lah. Aku copy je. Tapi bila dah tak jadi, aku terpaksa lah kena tengok sesuatu. Ni buat apa. Sebab tu lah aku belajar banyak benda kat situ. Okay, tapi bila settle projek tu settle lah, Alhamdulillah. Last aku berjaya. Tapi aku tak tahu apa jadi lepas tu. Tapi lepas dah settle benda tu, barulah macam aku cakap tadi kan, buat kertas kedua iaitu Laravel, buat back-end. Dan itulah aku start buat it's not really Laravel time tu aku ada supervisor aku minta aku untuk buat macam sebuah skrip di mana dia kata aku tak dia tak kisah aku guna apa, so naturally aku akan pilih JavaScript sebab aku familiar dengan JavaScript. So dia kata dia kena buat skrip ni untuk ambil satu file. Senang cerita, dia dalam router ni ataupun wifi dia ada satu file di mana dia akan save connected device. So apa yang aku nak kena buat adalah baca file tu dan kira berapa device connected. Lebih kurang macam tu aku. Tak ingat aku. Tak silap aku. Seingat aku macam tu lah. So tentulah aku belajar hardcore programming ke lah, sebab aku kena baca file, aku kena process tu as in, sebab dia text file biasa, so aku kena separatekan line by line macam tu lah. Aku nak kena ambil data yang relevan sebagainya. So tentulah aku belajar sangat-sangat expose dengan JavaScript again, dan lebih hardcore sebab dia a real world punya benda, bukan just projek aku suka-suka buat. And then itulah so itu Node.js. And then aku lepas daripada tu aku belajar aku start expose dengan, aku dapat task daripada Laravel lah. So time tu aku ingat salah satu task aku adalah nak kena buat again a script, not really a script, macam notification alert dekat Slack channel. So macam aku kena ping API ni untuk dapatkan status, lebih kurang macam tu. Lepas tu kalau okay, aku tengok macam mana. Kalau okay, tak payah buat apa. Tapi kalau tak okay, ada masalah, aku akan send dekat Slack channel. Slack channel kalau korang tak tahu, dia macam macam Discord lah, tapi for professional orang kata. So banyak aku buat benda-benda guna Laravel. Dia guna Laravel yang notification tu. Pasal aku dapat banyak task yang kena tambah feature dalam dashboard. So macam dashboard internal yang staff DJX guna untuk handle apa-apa, untuk tengok info lah pasal sebuah sistem. So aku macam kena tambah, ada chart lah, apa benda lah. So itulah aku belajar front end sikit. Tapi aku lebih banyak back end heavy lah orang kata. So aku ada buat API sikit. And then aku aku ada banyak berurusan dengan orang-orang bisnes. Sebab ada literally aku bekerja dengan someone ni, mana dia cakap aku, boleh tak tolong tambahkan dashboard, tambahkan graph ni, dan info yang aku nak ialah ni. So aku cakap, aku buat aku tunjuk kat dia, macam ni okey tak? Dia kata okey, tapi aku boleh tak kalau tambah ni sikit macam tu. Tentulah aku deal dengan benda ni. So overall aku memang sangat-sangat happy dengan aku punya pengalaman intern aku. Aku puas hati. Walaupun aku still masih jauh dengan aku punya goals untuk belajar full stack development. Tapi bagi aku sangat happy lah. Aku sangat value pengalaman intern aku, sebab dua technical skill yang aku belajar time intern ni adalah DevOps, macam aku cakap tadi, nak livekan website, nak publish captive portal tu dan sebagainya. Tak adalah aku kata aku pro DevOps tau, tapi aku expose lah dengan dunia DevOps. And kalau korang nak suruh aku buat deploy sebuah static website dekat AWS aku boleh buat benda tu lah sekarang. And then aku belajar juga back-end lah, cara buat API guna Laravel. So tu dua key point yang aku rasa sangat-sangat, dua key lesson yang aku dapat dekat intern ni lah. Okay, so time tu, so ni dah habis intern. So tinggal lagi 2 semester, iaitu third year second semester, and fourth year first semester. Ataupun orang panggil final year lah, senang cerita kan.